Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, selamat Hari Guru. Saya Abdul Rahim bin Haji Abdul Azizi ingin berkongsi pengalaman 8 tahun di jabatan dan 3 tahun setengah di sekolah SK Senain sebagai guru besar di sebuah sekolah asli luar bandar di kawasan Sungai Tikut. Rakan-rakan yang saya kasihi dan saya hormati, guru-guru besar, khasnya guru besar di sekolah murid orang asli 28 sekolah di negeri Perak ini. Semuanya tuan-tuan dan puan di Semenanjung Malaysia, ada 93 sekolah murid orang asli, yang paling banyaknya di Perak dan juga di Pahang. Sekolah yang kurang murid asli adalah di sekolah di Terengganu, 2 buah sekolah saja. Dan satu daripadanya SK Berua. Dan saya nak kongsi pertama bersama dengan tuan-tuan pengalaman, dan kalau ia boleh membantu tuan-tuan dan puan. So pada tahun 2016 saya digerakkan daripada DPN untuk berkhidmat sebagai guru besar di SK Senain pada 2 Januari 2016. Saya turun terlebih awal pada bulan Disember selepas saya dapat surat saja. Saya turun waktu petang hingga ke maghrib hanya untuk melihat suasana di sekolah baru saya lah. Sekolah SK Senain ini biasa pada saya sebab masa di jabatan saya ditugaskan menjaga, mengurus dan juga membantu sekolah murid orang asli di negeri Perak sebagai penyelia pengurusan guru di unit sekolah rendah JPN Perak. So a new year in a new school. Pertamanya, make the first term a positive one. Berfikiran positif. Alhamdulillah, I always think of positive ways and means to better myself, my school and my subordinate. Itu yang paling penting, sikap berpositif. Perkara yang keduanya, avoid major issue. Jauhkan diri daripada isu-isu yang bersikap negatif dan ia akan merugikan kita sebagai pentadbir khasnya di sebuah sekolah asli. Isu yang biasa, kehadiran, kekurangan kemudahan, guru tak cukup, option tak cukup dan lain-lain. Perkara yang ketiga, develop good process ataupun proses untuk memajukan sekolah itu. Strategi bagaimana untuk memajukan sekolah itu. Develop good process, semuanya ia berlaku the first term semasa saya ditugaskan. Yang pertama lah. Dan pada perkara yang pertama that I must look upon to is the school culture, budaya sekolah itu. Bagaimana budaya sekolah itu. Yang kedua, making changes. Dapat budaya sekolah itu dan apa kelemahan, kekurangan, kekuatan. Perkara yang kedua, making changes. Buat perubahan, buat transformasi, buat penambahbaikan. Dan ketiga, getting to know staff and community. Berkenalan dengan guru, ya, pekerja sekolah, pengawal sekolah, warga sekolah lah semuanya. Warga sekolah Senain dan juga komuniti ibu bapa Temia, sebab di sekolah saya kebanyakannya adalah orang asli kaum Temia.
Dan perkara yang akhir sekali, perkara yang keempat, information school performance. Dapatkan informasi kedudukan, taraf sekolah, kemajuan sekolah, ya, apa yang menjadi isu pada sekolah itu. Dan tuan-tuan dapat lihat bahawa sekolah saya alhamdulillah dapat bangunan baru, hanya ada satu saja bangunan lama yang kita kekalkan dan dijadikan sebagai dewan untuk pangku. Budaya sekolah asli ni dia ada balai sewa. Dalam slide yang pertama anda dapat lihat saya dan keluarga guru sekolah lah sentiasa berhubung dengan masyarakat asli di kampung-kampung. Ada 6 buah kampung, Kampung Perui, Kampung Cenein, Kampung Kuala Cenein, Kampung Bawung, Kampung Kajang dan Kampung Jong. Ada 6 kampung, untuk bacanya ada 5. We go to the next slide. Slide yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama tadi school culture, budaya sekolah. Yeah. Starting off well, 2016 in a new school will make all the difference for a new headmaster. Turning into culture of the school will be one of your key tasks when you begin your new job. Listen, ask, and observe before acting on any issue. Check out traditional school activity. Become familiar with the orang asli culture and community expectation of the headmaster. Ini isu bila saya sampai dan saya cuba mengenal pasti ya budaya sekolah itu, ya isu-isu sekolah itu seperti yang saya katakan tadi, apakah aktiviti dia sekolah, ya, dan apa expectation masyarakat terhadap guru besar dan lain-lain. Checklist, the first checklist that I need to do. Checklist yang pertama, what is the school culture? Ini penting. Sekolah di bandar, sekolah konvent ada budaya konvent. Sekolah di luar bandar ada budaya, sekolah kampung ada budaya lain. Sekolah di kawasan bandaraya, budaya dia lain, anak-anak dia lain. Dan kita perlu lihat apakah culture budaya sekolah itu. What is our school culture like? Pertamanya, captivate or capture. Ya, okey, kita dapat lihat dalam ini checklist yang perlu kita buat iaitu captivate ataupun kita tambat. Tambat, ya. Tambat, dan juga yang kedua explore, troka, dan yang ketiga interpretation, tafsir. For short, the treaty provide a useful overview of school culture and the role of the headmaster in transforming that culture. Guru besar hasil sekolah asli dia mesti ada 3 T tadi. T yang pertama captivate ataupun capture, tambat. Ya, tambat hati. Hanya hati berapa lah. Keduanya hati guru, hati staf, dan yang paling akhir, yang paling penting juga ialah tambat hati anak-anak kita. Pewaris-pewaris berkualiti. Our children in the school. Aspek yang kedua adalah explore, troka. Kita kena troka budaya, mengenali budaya, ya, cara adat, cara adab. Adat orang asli ni memang kita kena kenal pastilah sebagai seorang guru besar kena tahu adat. Adat nak masuk kampung, adat ni berkutuk batin. Supaya kita dapat tambat hati mereka itu. Itu penting. Dan akhirnya interpretation, tafsir. Dapat data-data, maklumat-maklumat, ya, pengalaman. Pada penggal pertama, kita cuba tafsir dapatan-dapatan itu. And we will be a better leader. And the most important thing, a leader should capture the heart of their parent, the heart of the parent of our children, and the heart of our teacher. Itu yang penting. Sebagai guru besar baru. Sebenarnya saya jadi guru besar 2 kali dah. Yang pertama saya jadi guru besar di sekolah SK Kota Baru, Gopeng.
Lepas tu saya naik ke pejabat, 8 tahun di Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Dan saya nak bersara, saya kata saya nak balik-balik ke sekolah. Dan Alhamdulillah dapat jadi guru besar di sekolah yang kedua saya. Okey. Seperti saya katakan tadi, kita kena tambah hati. Sekolah asli ni senang aja, tambah hati tok-tok batin tu. Tok batin yang pertama adalah Ustaz Musa yang pakai spek tu. Dia juga sebagai penasihat, mentor saya lah. Tok batin yang kedua, Dola, ya, Kampung Kajang. Batin Dola ini saya memang banyak selalu masuk kampung sebab itulah kampung yang paling jauh dari sekolah. Lebih kurang hampir 10 km lah daripada sekolah dan banyak keciciran, banyak ketidakadilan. Kebanyakannya adalah daripada kampung Kajang sebab dia jauh. Tambah pula jalan pada permulaannya memang teruk jalan tu. Kalau hari hujan, dah tentu dah ramai daripada pelajar-pelajar daripada kampung Kajang tidak akan datang ke sekolah. Batin yang ketiga, kita panggil Batin Angah. Lebih mesra kita panggil Angah, tapi nama sebenarnya dia Pridi. Dia juga batin di Kampung Bawung dan juga sebagai YDP Sekolah SK Cenein. PABG SK Cenein lah. Banyak bagian kerjasama dan saya melalui dia lah pada mula-mula peringkat awal memang melalui dia untuk mengenali, minta dia bawa saya berkenalan dengan pesyarah ataupun bukan pesyarah daripada batin-batin yang ada lah, yang komuniti. Dan batin seterusnya Alem daripada Kampung Ujung juga banyak bantu membuat Kembali Sewang pada peringkat awal. Dan batin yang kelima adalah Batin Aziz, ya, daripada kampung yang hampir dengan sekolah, iaitu Kampung Kuala, Kampung Tangah ataupun Kampung Kuala Cenein. Dari 5 orang ini memang saya cuba tambat, ya, mengenali untuk memudahkan kita sebagai leader. We should know all the leader in the kampung, and if the leader give full cooperation to us, then we respect them and they will respect us. When they respect us, we get a lot of support from the community. The Temia community, the orang asli community is very different from the community, the parent in town school. Jauh beza komuniti orang asli di kampung, ya, di pinggir hutan daripada komuniti ibu bapa yang ada di bandar. Jadi para guru dan juga para guru besar mesti mengenali budaya mereka ini, barulah akan memudahkan kita mentadbir sekolah murid orang asli. Alhamdulillah saya ditugaskan ke SK Cenein. Sebelum itu, semasa saya bujang lagi, saya memang aktif dalam NGO dan saya telah mengambil tahu mengenai tokoh orang-orang Temia, khasnya pendakwah agama, iaitu arwah Ustaz Osman. Arwah Ustaz Osman ni dia adalah mubalik. Dia dengan Ustaz Musa, dengan Ustaz Ramdi, dengan Tok Pangku, banyak masuk ke kampung-kampung asli dalam-dalam tu, yang jauh, yang 4x4 tu, untuk berdakwah dan menjaga kebajikan komuniti asli Temia asli. So, semasa saya jadi guru besar, saya lihat bahawa saya perlu adakan satu hari yang saya bebas untuk saya masuk kampung menyelesaikan isu, khasnya kehadiran murid, dan yang kedua adalah untuk memohon kerjasama daripada ibu bapa selepas kita berkenalan, mengenali mereka dan mereka mengenali kita sebagai guru besar. So every Thursday, I visit the orang kampung community in their village.
The topic of discussion is of the education of their children, and sometimes I will bring along Batin Musa with me, or YDP, Jeffrey D, ataupun I call him Angah, to the kampung just to have a short discussion with the community there dan juga orang-orang kampung. Dan cuba lihat dan dengar satu daripada klip video yang saya rakam. Oh ya, lupa. Seorang guru besar ada handphone tu. Gunakanlah handphone tu untuk tangkap gambar. Tetapi jangan tangkap gambar saja. Handphone itu kita beli mahal. Sudah ada video. Tangkap video lah. Buat klip video. Seperti yang saya lakukan. Semuanya saya pun tergerak hati. Semuanya dari wisdom daripada God. Wisdom daripada Allah. Yang berikan cetusan kolbu. Re-engineering of my mind to do something better for the orang kampung. Pelajaran sekolah agak serama untuk dapat ilmu, untuk makan lebih, cikgu belanja macam-macam. Harga mahal di kampung, memang lah rugilah. Pasal kelas yang selama anak belajar kelas bagi tambahan nak. Jadi duk kena belajar lah. Awak pergi kampung ni ada kan cerita tu. Umon ko dong kim lo nam dua dohoi. Kalau jadi cikgu mula masuk tengok. Jadi kalau boleh hidup orang ni. Kau cakap dobo, kau ni tu anak cikgu. Agak kampung tu mau ada kalau emak nak musyalah malah bawa ngaji tu dia sakit tu. Tapi kalau sehat pun sama. Cikgu ada saya pun mak cikgu. Okey, inilah satu perbualan ya. Arwah Ustaz Musa. Al-Fatihah kepada arwahnya. Arwah Ustaz Musa banyak bantu saya lah mengenali sejarah sekolah, ya, adat, resam orang-orang asli supaya saya tidak melakukan kesalahan. Seperti saya katakan tadi, setiap hari Khamis saya akan masuk kampung dan berjumpalah dengan komuniti. Kalau mereka ada balai sewa, selalunya jam 10, 10.30, pukul 11 tu mereka ramailah orang kampung duduk bersembang di balai sewa di kampung tersebut. Mereka katakan setiap kampung ada balai sewa, jumpa situ, dan jika orang kampung nampak ada guru besar ataupun guru datang, dan mereka akan keluar perlahan-lahan dan kita sekejap masa lebih kurang 10 atau lebih akan bersama kita untuk berpinjangan. Itu yang saya lakukan pada hari Khamis. Jadi have one day for us as a headmaster to go and visit the student parent. Dan sekarang ini kita panggil Cak Na. Tapi kita banyak gunakan istilah Cak Na. Dulu kita gunakan ziarah. Sebelum itu guna kata lain, berkenalan. Tapi kita ikutlah perubahan. Tapi jangan istilah saja berubah, tapi amalannya tidak. Minta maaf sangat-sangat. Pelajaran sekolah agak serama untuk
Slide seterusnya, ya, di Kampung Kajang seperti yang saya katakan, kampung yang banyak membantu sekolah sebab komuniti Kampung Kajang ni dia banyak memberikan kerjasama. Bekerjasama, umpamanya mereka banner gerbang, ya, pintu gerbang untuk masuk kampung tu dengan komuniti mereka sendiri. Mereka masuk hutan, cari buluh, ya, cari kayu-kayu, kayu balak, ya, cari atap, daun-daun untuk jadikan atap. Dan seperti kan saya katakan tadi, setiap kampung mesti ada balai sewang. Sama ada yang berbentuk kecil atau yang berbentuk besar. Ya. Seperti ni, balai sewang di Kampung Kajang memang besar. Upacara kahwin, kenduri kahwin pun buat dia ada balai sewang. Jadi seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam slide ini, box perak. Saya Alhamdulillah diterima oleh masyarakat asli Semenanjung. Kumpulannya dipanggil, asli Semenanjung. Ada satu istilah persatuan dan saya diterima masuk dalam kumpulan itu. Tapi di Perak dipanggil box perak. Box perak. Ya, okey. Tuan-tuan dapat lihat, mereka menerima kunjungan guru besar, komen-komen dalam Facebook dan tuan-tuan dan puan-puan guru besar kalau boleh memang adalah Facebook. Sekolah ada, peribadi pun ada. Kenapa kita takut privasi? Sebenarnya bagi fahaman saya sendiri, kita mesti ada dua. Satu Facebook kita, satu lagi Facebook umum, ya, sekolah punya. Okey. Dan saya seperti saya katakan tadi, walaupun saya dah bersara ni, saya pergi juga, ya, boleh katakan dulu sebulan sekali. Pergi masuk kampung, belanja orang kampung makan, ya, pergi solat Jumaat di Masjid Baru dengan mereka, pergi waterfall, pergi Kelah. Tapi saya tak terlupa jasa mantan guru besar SK Sungai Siput, Haji Mutai, dan juga mantan guru besar SK Cenein. 8 tahun di SK Cenein. Guru besar yang keempat, jika saya tak silap, dan masa itu bangunannya bangunan lama. Ya. Bukan bangunan baru. Okey. Dan saya minta pandangan penggal pertama lagi saya dapat tahu siapa guru besar yang pernah mengajar di SK Cenein. Saya terus hari Khamis tu saya bagi tahu pihak sekolah, guru perongkanan saya akan masuk lewat sikit sebab saya nak singgah ke sekolah SK Sungai Siput. Semasa itu Haji Mutai, guru besar di SK Sungai Siput, untuk mendengar pandangan dan nasihat dia kepada saya. Saya ni bukan ego lah. Ya. Saya bukan ego. Saya menghargai semua guru besar yang pernah mengajar di sekolah asli hingga sekarang ini. Ya. Okey, kita dengar apakah pesanan dia. Jadi saya menjadi guru besar SK Cenein ini adalah guru besar yang kedua. Dan saya mula menjadi guru besar. Jadi saya menjadi guru besar. Maaf, saya kata guru besar yang ketiga tadi keempat rupanya dia guru besar yang kedua. SK Cenein ini adalah guru besar yang kedua. Dan saya mula menjadi guru besar di SK Cenein mulai pada 16/11/1987 sehingga 31 bulan 5 1964. Kalau kita lihat kedudukan Cenein dengan sekarang ada jauh beza. Dulu nak sampai dengan kereta memang payah lah. Dan satu istimewanya masa sebelum sekolah-sekolah PUS diambil alih oleh Kementerian Pendidikan, jadi SK Cenein inilah yang mengawal guru-guru di PUS Koi, PUS Piah, PUS Legap, PUS Purwo dan juga PUS Kolonial. Itulah dia nasihat. Ya, sebenarnya panjang lagi. Audio ini panjang lagi. Ya. Dia bagi nasihat kepada saya apa yang patut buat, apa yang patut, jika ada masalah dengan orang kampung, siapa yang patut jumpa. Dia menyarankan saya jumpa arwah Ustaz Musa. Jumpa Ustaz Musa,
untuk pandangan, dan Ustaz Musa dijadikan sebagai orang tengah. Ya, okey. So, ini slide mengenai saya lah, Abdul Rahim Haji Abdul Razi. Ya, I started at SK Chennai in the month of January 2016 and was fortunate to find that good organisation was already in place, giving me time to observe, talk to everyone, and gauge the need of the school. Jadi, alhamdulillah, guru besar yang terdahulu telah mewujudkan satu pasukan yang mantap untuk kita berbina lebih lagi untuk mencapai kejayaan. Get to know them. Yeah. Okay, I am teaching year 1 and this turned out to be the best decision that I could have made. As it put me in contact with the parents, the younger pupils, and I was able to establish a good relationship with them. Jadi saya mengajar tahun 1 lah. Memang tahun 1 cakap bahasa Melayu pun mereka lambat tangkap, lambat faham. Sebab mereka dah biasa di kampung gunakan bahasa Temiah. Tapi alhamdulillah saya berjaya juga tambah hati mereka, menyayangi mereka, close contact dengan mereka. Jiwa saya dengan jiwa anak-anak saya seperti bapa dengan anak, seperti di rumah. Ya. Jadi itulah kena ada hubungan lah. Alhamdulillah saya mengambil keputusan mengajar tahun 1. Tahun 1 saya mengajar PJ. Tahun 3 bahasa Inggeris. Ya, okey. Jadi seterusnya, I make sure the attendance of my pupil every day. The enrollment was not to my expectation, and I will go to their village and persuade their parents to send them to school. Sometimes I pick them up on my hilux and send them to school. The problem pupils will stay at the school hostel. Jadi saya lihat isunya kehadiran lah. Biasalah sekolah asli memang kehadiran. Jika kehadiran sepanjang tahun itu melebihi 90, maknanya ada peluang lah sekolah itu boleh maju. Kalau kehadiran dia 70%, maka dari segi PTPC, ya, pengajaran ramai murid akan tertinggal. So, saya dengan highlight saya lah, masuk kampung, kutip murid dalam video-video klip. Tuan-tuan pun boleh lihat, saya ada YouTube channel, Abdul Rahim Azizi, semuanya huruf kecil, ada 374 klip video pelbagai bidang, tapi yang banyaknya adalah mengenai pengurusan pendidikan anak-anak asli. So, saya keluar masuk kampung, dan kampung Jung, kampung Kajang, yang mana yang ada problem kehadiran itu, saya minta pujuk ibu bapa mereka melalui batin untuk mereka tinggal di asrama. Seperti katakan tadi, kampung Kajang jauh, hampir 10 km, kampung Jung 4 km, dan kalau hujan, jambatan untuk melalui ke sekolah tu akan banjir. Maka kehadirannya pada hari itu kosong lah. Jadi kita galakkan mereka tinggal di asrama. So I always insist hostel staff and the warden and make them realize that I was prepared to move outside my comfort zone and take risks to bring about changes. This worked well as the enrollment had increased over the 2 years. So, jadi alhamdulillah, saya maklum kepada warden dan juga staff PPM asrama, dan saya nak ramai murid tinggal di asrama, khasnya kampung-kampung yang jauh tadi. Alhamdulillah, jawatankuasa asrama memang proaktif dan mereka terima perubahan dan banyak melakukan transformasi hingga asrama SK Chennai satu-satunya sekolah asli di Semenanjung Malaysia
yang mencapai anugerah. Anugerah sekolah asrama terbilang. Jadi tahun 2018 peringkat negeri Perak dan tahun 2019 peringkat kebangsaan. Tapi usaha untuk menyediakan dokumen-dokumen itu mengambil masa, tapi tak mustahil. Terbukti bila sekolah SKCNM berjaya mendapat anugerah ASAD 2019 yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia di Sekolah Agama di Pulau Pinang, di pulau itu sendiri. Sekolah Amansur tak salah saya. Jadi seperti saya katakan tadi, setiap hari Khamis, saya lapangkan masa untuk masuk kampung. Kadang-kadang saya bawa warden, Cikgu Syarul. Cikgu Syarul dah bersara dah. Cikgu Syarul dah menjadi orang perantaraan saya dengan komuniti dan mengatur batin. Dan Cikgu Syarul ini kita doakan dia sihat kembali sebab dia ada sakit. Selepas hampir bersara dia dah jatuh sakit, tapi insyaAllah dia akan kembali sihat dengan doa kawan-kawan dan hanya dengan doa murid-murid. Jadi inilah gambar ya, outreach Kampung Bawung, ya, Cikgu Syarul, semua murid yang tinggal jauhan, kita galakkan mereka tinggal di asrama. Cikgu Syarul dan juga Cikgu Salmi, Salmi, dan juga Kampung Kajang, ya, ini murid saya ni Adila ni. Masa ini dia jahatu. Dan akhirnya Ketua Sektor Pengurusan Sekolah ketika itu, sekarang ni Timbalan Pengurusan Sekolah, Cikgu Azmi Dahali datang juga dibawa untuk mengatasi ketidakhadiran murid ataupun program outreach itu tadi. Kita sekarang kita panggil Cak Nah. Ya, okey. Bangun lambat. Bangun lambat. Hari Isnin pergi sekolah, ya? Hari Isnin lagi pergi sekolah. Hari Isnin sekolah. Okey, Syarul cakap pula. Cakap pula. Kita berjaya ke mendapatkan setakat ni 5 orang murid lah. Daripada Kampung Bawung yang tak sekolah, ada yang dah lama dah tak sekolah. Jadi 5 orang murid kita berjaya untuk bawa balik ke asrama ni. Okey. Salam Guzah. Pergi mana tadi? Pergi mana? Adila. Pergi mana, Dik? Mas pulang akal boleh ke? Oh, nama cakap dohan ni. Ni bongsu apa? Anak yang kecil sekali. Mereka duduk kampung. Mereka akan jalan-jalan sekitar Jalan kampung. selalu ulang ayat ter. Adik api. Ada api. Depan sana. Jalan dia kan. Main je lelong. Dapat nak ikut tak? Siapa nak ikut dia? Siapa tadi? Marul. Oh, ada. Anak-anak ni. Selalunya ayah dia penuh dah. Memang penuh. Tapi rasa seronok lah. Kita capai. Kita cakap, kita buat. Cakap serupa bikin. Ini yang paling penting. Sebagai seorang guru besar, apa yang kita cakap dan kita putuskan untuk dilaksanakan, kita kena buat. Kita bawa guru-guru yang terlibat, guru-guru kelas yang mengenali murid mereka, bawa mereka mengenali ibu bapa murid, bawa warden mengenali budak-budak asrama, supaya di antara guru dengan ibu bapa ada titik pertemuan. Salah kalau kita hanya daripada sekolah saja dan kita minta tanpa kita turun ke kampung-kampung ini melihat sendiri, tambat hati mereka setelah kita tambat hati batin itu. Okey, Syarul cakap pula. Salam Guzah. Cakap pula. Pergi mana tadi? Pergi mana? Terusnya
Alhamdulillah, saya ada tagline. Tagline saya telah pun menjadi buah mulut rakan-rakan guru besar, bukan saja di Perak, termasuklah rakan guru besar di sekolah lain dan juga di Sabah. Ya, sebuah sekolah di Sabah tu SK Melangkap, sekolah pribumi. Di Semenanjung kita panggil sekolah asli, tapi di Sabah, di Kota Marudu, SK Melangkap, kita pergi ke sekolah pribumi. Dan saya alhamdulillah, saya telah pun menandatangan MOU, kerjasama, jalinan dan jaringan dengan guru besar SK Melangkap, Kota Marudu, namanya Atiyah binti Awang. Sehingga sekarang, walaupun dah besar. Jadi inilah sebuah ringkas mengenai biodata saya lah. Saya pun tak tahu macam mana. Kadang-kadang tengok balik biodata ni, ini betul ke saya ni? Itulah kekuatan yang Allah berikan. Wisdom from Allah. Wisdom from God. That make me healthy by doing good thing to others. Jadi kita baik dengan orang, alhamdulillah kita bertambah sihat. So, making changes, tahun 2016, saya melihat, ya, dan 2017 pula barulah buat langkah-langkah pembaikan, langkah-langkah transformasi, langkah-langkah jaringan dan jalinan, dan langkah-langkah untuk membuat perubahan berfikiran luar kotak. Thinking out of the box. So, 2016, every new headmaster will make some changes. Sebagai seorang guru besar, di mana-mana sekolah lah, tak kira di sekolah asli ataupun di sekolah bandar, mesti lakukan perubahan. Takkan kita di sekolah itu tidak ada perubahan, sama je dengan guru besar yang lepas kita. Yang kita ambil alih, sama je. Bagi saya ini satu kesalahan. Guru besar baru mesti buat perubahan. Itulah namakan transformasi. Dalam 3 PPPM. Plan Pendidikan Pembangunan Malaysia. Ya. Hashtag 57, inisiatif hashtag 57, iaitu transformasi. Maka, saya gunakan tagline, mengakar, merimbun, menggapai awan. There may be some aspect of school organisation that I cannot live with. So, I change them. Make sure that every staff know why, and remember that winning your first challenge is important. Dengan tagline tersebut, saya alhamdulillah, guru pun memang bagus, staff memang bagus. Mudahkan saya, ikut saja, mengangkar, menimbun, menggapai awan, dan saya itulah hal 1, hal 7, dan itulah misi dan misi. Misi dan misi itu yang diperkatakan oleh IAB tahun-tahun yang sudah. Tetapi saya tidak begitu setuju. Misi dengan visi dengan misi saja. Saya tambah satu di tengah-tengah. Misi, istiqomah, dan misi. Vision, mission, and conviction. Vision, conviction, and mission. Mana-mana lah. Tapi mesti ada vision, conviction, and mission. Conviction tu mesti ada. Istiqomah. Islah. Ya. Dalam perjuangan. Okey. So, berlaku dah tahun seterusnya 2017, perubahan-perubahan. Be considered in your decision making around changes. Jadi kita pastikan keputusan yang kita capai bersama dengan warga sekolah
ya, maka kita cuba ubah, laksanakan plan strategik yang telah kita sama-sama putuskan. Semua panitia, semua kurikulum, semua co-curriculum, semua HAM ada visi dan misi dan conviction mereka, maka kita follow. Dan tagline saya yang kedua, kita adalah garam tetapi bukan gincu. Kita adalah garam tapi bukan gincu. Garam itu putih, bersih. Garam itu murah. Garam itu dalam pelbagai bentuk. Garam kasar, garam halus, air garam. Gincu itu tidak digunakan oleh semua orang. Gincu itu mahal. Tetapi gincu itu hanya perhiasan pada bibir. Tetapi bila terguris, nampaklah bahawa gincu itu hanya melindungi bibir dan pucat. Jadi jangan dari gincu. Jadilah garam. Guna kepada semua. Ya, garam itu guna kepada semua makhluk. Manusia, tanah, ikan, burung yang terbang di laut, di udara. Dan semuanya perlukan garam untuk hidup. So, let the staff know that you are going to work in this way. Some issue hanging over. Memang ada. Ya. Kita pastikan semua warga sekolah tahu satu hal tuju dan mesti ada hanging over. Yang hanging over ni maknanya buat tak tahulah, ya. Kalau bahasa rock tu dia panggil buat le aja. Kalau bahasa Perak buat no hand. Jadi susahlah, ya. Jadi kita ubah, ya, apa yang perlu diubah. Not making any changes may come to bite you, ya. Kalau kita tak buat apa-apa perubahan, kadang-kadang ia akan gigit kita balik. Jadi itulah rakan-rakan, sahabat-sahabat. Saya agak panjang juga, ya. Saya teruskan sedikit lagi. Getting to know staff and community. Jadi tuan dapat lihatlah, tuan boleh baca sendiri. Ya, kenali ya, masyarakat-masyarakat. Selepas kita mengenali guru. Question for thought. What do you value most about the school? What need changing? Jadi apa yang kita nilai nilai yang terbanyak tentang sekolah, ya? Apa plan tentang sekolah dan apa yang perlu ditukarkan. Be visible around the school. Sebagai seorang guru besar, dia kena visible, dia kena kelihatan di mana-mana sekolah. Di bangunan sekolah, di tingkat 3, di kebun sekolah, di surau sekolah, di dewan makan sekolah, di asrama sekolah, di pintu pagar sekolah, di depan rumah kampung orang sekolah, di masjid sekolah, dan semua-semualah. Jadi guru besar itu mesti kelihatan di mana-mana. Go to the mosque, pray together with the local, visit the poor children, family at their kampung, attend school social function, attend kampung wedding, attend kampung kenduri, even initiate them if nothing is planned upon you. Jadi kadang-kadang kalau tak ada apa-apa benda yang berlaku, kita buat satu aktiviti, initiate satu aktiviti untuk melakukan satu aktiviti di kampung dan di sekolah. Showing a personal interest in staff member is important. In this way, they know you care about them as individual, not as teachers or staff. Jadi kita ambil tahu kebajikan guru, kebajikan staff kita. Itu penting. Ya, kadang-kadang kita kena jaga kebajikan, kadang-kadang kita kena bijak buat keputusan. Ya, mengenai anak, keluarga mereka dan sebagainya. Dan juga kita kena adakan hari keluarga setiap tahun. Supaya kita dapat berkenalan dengan keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Okey, seterusnya information on the school performance. Ya. Yang keempat tadi dah. Yang dah tu, 2 dan 3, yang keempat tadi, dan yang apa saya katakan tadi, saya terpaksa lajukan. Sebab dalam YouTube ni dia tak boleh lama-lama sangat. Ya.
information on school performance. The education office have information on your school. Find out what their expectation about your school. Jadi semasa saya dilantik sebagai guru besar, alhamdulillah saya jumpa Tuan PPD, masa tu Mahizan, ya, Tuan Mahizan. Maka saya tanya, Tuan apa kehendak Tuan, apa mission Tuan, apa harapan Tuan kepada sekolah SKCDN. Jadi kita dapat apa harapan, kita cuba bantulah. Kita buat kerja ni bukan untuk diri kita, bukan untuk sekolah saja. Kita buat kerja untuk jaga nama baik bos kita di PPD, jaga nama baik PPD, menjaga nama baik Jabatan Pendidikan, nama pengarah kita. Jaga nama mereka sebab mereka adalah majikan kita. Have a look at your last school annual report, analysis report and current goal. This will give you information about the current priority and the financial position. Jadi kewangan kita kena ambil tahu berapa tinggal untuk persatuan berapa, untuk panitia berapa, untuk penambahbaikan asrama berapa. Jadi kita kena tahulah semuanya. Parent Teachers Association, their financial cooperation towards school activity. Sekolah asli ni tuan-tuan dan puan-puan tak ada yuran. Sekolah di Panda ada yuran satu anak RM50 setahun. Sekolah asli ni kita harap bila ibu bapa dapat bantuan awal persekolahan RM100 setahun itu, dari situlah kita minta mereka bantu. Masa tu kena lakas-lakas. Siap cikgu-cikgu kutip duit. Yang 100 itulah. Itulah sebagai wang untuk kita gunakan untuk menampung perbelanjaan anak-anak mereka, buku tulis, ya. Tidak ada kedai buku. Sekolah asli tak ada kedai buku. Semuanya saya sendirilah. Saya tak pakai wang tengah, saya sendiri pergi Maidin, saya beli buku tulis, saya beli alat tulis, saya beli kertas warna, segala-galanya lah. Semuanya di Maidin. Tak ada pakai wang tengah. Kalau di bandar boleh pakai wang tengah, tak payah berusaha cari-cari. Saya tetap 2 tahun, selalunya sebelum 20 hari bulan tu, saya dah minta Kerani senaraikan apa stok yang perlu ditambah. Maka saya dengan guru, kadang-kadang dengan keluarga saya, bawa dah 3 troli, penuh troli lepas tu. Cukup 3 bulan, dah habis, cari lagi. Begitu juga lah dengan pembersihan sekolah, penyapu, ya, mop dan sebagainya. Itu kerja kita lah. Guru besar di sekolah asli memang faham. So, PTA and any other school group, you are most important contact. Ya, okey. Ibu apa, PIBD sangat penting lah untuk kita sebagai contact kita dalam PIBD. Make the most of this contact and listen to what they say. Build a picture as you do. Jadi kita dengarlah apa kehendak mereka, buat apa mereka, kita ambil lah duit sikit daripada bantuan awal persekolahan tu. Ya, jadi kita cari bantu dan sebagainya. Jadi kita mintalah mereka bagi cadangan dan sebagainya. Ya, okey. Seterusnya, cultivate a relationship with value. Cultivate hubungan dengan ada nilai dan trustworthy. Kepercayaan. Ibu bapa tengok ni. Ya, cikgu ni boleh percaya tak percaya. Jadi dia buat nilai. Walaupun mereka orang asli, mereka ada hak. Ya, hak asasi pelajar. ATAM. Ya. Okey. Provide support for them. Everyone need professional support and advice, especially in the early stage of headmastership. Your local headmaster group may have a support team. Jadi, kita sebagai guru besar baru, kita perlu minta kerjasama dengan rakan-rakan guru besar yang otai, yang dah lama, untuk bantu kita lah. Hadir di sekolah asli, pandangan-pandangan mereka, pengalaman-pengalaman mereka, kesalahan-kesalahan mereka yang mereka telah lakukan, supaya kita jadikan ia sepadan, supaya kita tak ulang balik apa yang mereka telah lakukan, isu-isu ya, yang tak selesai. Jadi kita jauhkan benda-benda yang itu, ya, isu-isu itu, dan cuba kita atasi. So ini adalah peringkat awal. Early stage of headmastership, you need to know more through experience of the past headmaster or our gabungan
guru besar sekolah orang asli daerah ataupun di negeri, ya, ada di Perak. Okay, Alhamdulillah, saya dilantik sebagai YDP murid sekolah asli di negeri Perak selama 3 tahun setengah. Okey, develop good process, maka pada 2018 setelah plan strategi dan plan-plan yang lain terancang dengan baik, dengan kemas, maka 2018 SK Cenein menggapai awan. Mula-mula tadi 2016, 2017 mengakar dan merimbun. Maka SK Cenein pada 2018 menggapai kejayaan. 9 anugerah peringkat kebangsaan dengan seluruh tenaga kewangan kerjasama titik peluh warga Cenein telah pun membuahkan hasil dan ada di antaranya mendatangkan peruntukan kepada sekolah dan ada di antaranya kita membawa anak-anak pewaris-pewaris berkualiti ke Menara Gading, ke Bandaraya, ke pertandingan di peringkat kebangsaan bersama dengan murid-murid di sekolah lain, 93 sekolah asli, dan juga bertanding dengan sekolah-sekolah SK yang di bandar. So, seterusnya, building partnership and network. Start promoting school through internet. Meeting are places to make contact. Meeting are places to make contact with colleges in school, education officer, office, state department, and others. New headmaster must make the most of their strength to gain acceptance. One of my strength is information technology, and I assist my staff to make a video clip of the first day at school every year, one pupil and school activity all the year round. The staff and community were very happy. Jadi saya memang alhamdulillah lah, saya dah umur nak bersara pun memang minat IT ni. Saya buat klip video, saya promosi sekolah saya promosi guru-guru saya groom bakal-bakal guru besar untuk Kuala Kangsar yang mana nak ikut saya lah, ya. Kena ambil berat tentang promosi sekolah. Ada yang ikut, ada yang tidak, tapi ramai yang ikut. Dan bila berlaku COVID ni, dah terpaksa ikut. Dan semua dah ikut lah. Ya. Alhamdulillah. Saya ni memang, macam mana tuan-tuan, saya tak boleh tunggu. Saya memang nak cepat. Ya. Kalau lambat, tak apalah saya buat. Saya buat ni bukan susah sangat kan. Jadi, rakan-rakan mesti ada dokumentasi, ada handphone, ada kamera, ada video gunakan. After 3 years, I am happy with the progress and feel the school is ready to open and prepare to make changes for the benefit of the people. Jadi, dia Johan, tuan-tuan dapat lihat, ya, collaborate dengan local school, outside school, Hanyai school, ya, Sabah school, mewujudkan jaringan dan jalinan dengan sekolah-sekolah lain, dengan agensi-agensi lain, dengan bank dapat 1,000, dengan RICO dapat lagi, dengan Universiti Kebangsaan, dengan IPG, Afzan, dengan BTP Kebangsaan, BTPN, dengan polis, semua dah, dengan koperasi, dengan korporat datang menyalurkan bantuan. Hasilnya, akhir 2016,
akhir 2018 dan 2019 kami menggapai awan. Petik kejayaan-kejayaan yang tercapai. Hasil semua kejayaan ini kita wujudkan galeri Tok Pangku. Mengapa Tok Pangku? Kerana Tok Pangku adalah senator pertama terdiri daripada orang asli. Kebangsaan senator Dewan Negara, ya, yang menjaga hak ehwal orang asli, namanya Tok Pangku Pandak Hamid daripada Cenein. Ya, isi dia duduk dengan dekat dengan sekolah, sebelah pagar dia. Jadi kita mengabadikan nama Tok Pangku di galeri seperti yang tunjuk dalam gambar ini. So, bila dah jaya 9 kejayaan, maka kita kena abadikanlah kejayaan itu. Sebelum ini kejayaan-kejayaan itu masing-masing simpan. Cikgu simpan, ada sijil dalam bilik guru, ada dalam pada cikgu. Jadi kita semuanya, pelak-pelak semua sijil, semua gambar, semua kita kumpulkan di galeri Tok Pangku. We need a place to place all our glory in one place. So the idea of gallery was agreed among the staff in January 2019. Jadi dalam kejayaan akhir 2018, ya, 9 kejayaan, hanya satu je kejayaan pada tahun 2019 iaitu anugerah asrama terbilang 2019. Ya. Jadi semua kita abadikan di galeri. Ya. Dan yang penting ni semua guru-guru dan staf semua setuju. Jaga pun untuk terlibat juga pembinaan di galeri ni. Orang kampung, balai sewang, ya, dan lain. Jadi inilah dia ganjaran-ganjaran yang telah didapat. Dan juga sekolah SK Cenein dapat anugerah 3K. Kebersihan, keselamatan, keselamatan, keceriaan. Ya. Cantikan sekolah. 3K. Tuan-tuan dan perempuan, sekolah SK Cenein, bangunannya ada 3 bangunan penting. Bangunan pentadbiran, bangunan sekolah, bangunan asrama, bangunan dewan makan, dan juga surau. Jadi semuanya bersih. Tidak ada sebutir sampah pun di SK Cenein. Boleh datang bila-bila masa. Sebab, tidak ada perkataan jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Tak ada. Yang ada, tagline. Tagline pun tak tulis. Tapi ada dalam kalbu. Buang sampah, dapat dosa. Kutip sampah, mencari pahala. Buang sampah, dosa kau. Kutip sampah, mencari pahala. Itu yang kita minta kepada murid-murid. Hayati, alhamdulillah mereka hayati perkara ini. Buang sampah dapat dosa, kutip sampah mencari pahala. Maka sekolah SK Cenein, sekolah bersih. Di mana-mana. Johan. Penyambut Ruksa SK Cenein Sungai Tipur di Kuala Lumpur. So, ini adalah anugerah 3K peringkat negeri Perak dan kita finalis peringkat kebangsaan. Alhamdulillah lah. Dapat juga di peringkat kebangsaan. Setelah menangi 3K. Sekolah asli tuan-tuan ya, yang ada asrama ya. Yang ada asrama lain juga, ada bersih juga sebab satu pakej. Jaga bangunan tak ada masalah sangat. Sebab ada, tapi asrama ni, bilik mereka, dom mereka pun kena bersih. Ini yang Allah banyak bantu. Menggerakkan hati-hati murid-murid itu untuk mengurus diri mereka, untuk mengurus bilik mereka tidur dan lain-lain. School of thought. Know what he or she want to happen and cause it to happen.
is responsible for controlling resource and ensuring that they are put to good use. Promote effectiveness in work done and search for a continual improvement. Is accountable for the performance of the unit he or she is managing, of which he or she is a part. Sama ada dia jadi satu daripada kita atau tidak. Ya, semua orang mesti terlibat. Dan akhirnya, set a climate or tone conducive to enabling people to give of their best. Jadi semua warga kena berikan yang terbaik dalam diri mereka. Kalau mereka kadang-kadang ada sakit, kita bantu pula, ya, mengatasi supaya mereka sihat. Ya. Alhamdulillah, SK Cenain dengan keikhlasan semuanya berjaya dan Allah berikan kesihatan. Allah pinjamkan kesihatan pada saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, seterusnya dia peranan ibu berapa persen, pendidikan anak berapa persen, ya. Pertamanya, persekitaran pendidikan. Kedua, pendiri murid, pelajar tu. Sosial budaya dan ekonomi keluarga. Yang keempat, peranan JAKWA, agensi pendidikan dan agensi-agensi lain. Semua pengalaman kami, 400 ini, perlu ada dan mungkin ada skor yang lebih baik daripada pencapaian 400 ini. Ya, berikut ini, perasusan ini membawa kerjaan SK Cenain. Yang pertamanya di bawah ni, is responsible for controlling resource and ensuring that they are put to good use. Jadi kita kawal, ya, apa sumber yang ada dan kita manage sumber itu ke arah kejayaan. Yang perkara yang kedua, promote effectiveness in work done and a search for continual improvement. Jadi kita tengok, ya, promote, ya, apa yang kejayaan, apa yang telah disana dengan baik. Maka kita cuba perbaiki kalau yang ada lemah, tetapi yang mana yang telah baik, kita teruskan kebaikan itu. Dan yang ketiga, every staff accountable for the performance of their unit he or she is managing, ya, of which he or she is a part. Jadi semua warga Cenain terlibat dalam tugasan-tugasan yang akan diberikan, accountable for the performance of their unit. Panitia, sukan, co-curriculum dan lain. Yang keakhirnya, set a climate for school staff to enabling them to give their best. Dan yang satu, kita panggil satu suasana untuk memudahkan warga sekolah menunjukkan kehebatan, kepandaian, kepakaran, kemahiran mereka. Dan akhirnya kita buatlah Hari Keluarga. Cenain juga setelah berjaya, maka Cenain telah 2 kali SK Cenain, warga Cenain, murid Cenain itu sendiri, kejadian murid itu. Yang penting murid. Murid itu telah banyak pendedahan dan RTM telah buat 2 kali rakaman di SK Cenain. Tuan boleh berikan saya keluar pada sambutan Hari Kemerdekaan, ya, RTM datang buat rakaman kerjaan Cenain di radio Asyik RTM dan juga di TV 1 kotak saya.
Akhirnya ikutilah, sokonglah channel saya di YouTube. Follow my channel on YouTube, Abdul Rahim Azizi, whereby I share my 38 years of experience as a teacher in remote school di Jerantut, school in Ipoh, sekolah Parlimen Kinta, sekolah SK Seri Ampang, SK Raja Tulan, sebagai dua sekolah itu sebagai caretaker, buka sekolah baru, education officer in the State Department, pegawai penyelia sekolah rendah, pengurusan guru, unit sekolah rendah, Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Dan akhirnya sebelum bersara, saya hendak baliklah ke sekolah. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk saya berbakti sekolah asli. Tuan-tuan dan perempuan ya, saya pegawai meja untuk pertukaran guru besar, pertukaran perongkanan dan kenaikan pangkat guru besar dan perongkanan. Alhamdulillah, syukur akhir khidmat saya di sekolah asli. Posting pertama di sekolah pedalaman dan akhirnya pun sekolah jauh, 1 jam dari perjalanan daripada Ipoh. Thank God. Amin, amin, amin. Allah berikan kesihatan. Ya Allah Tuhanku, berikan kemudahan kepada rakan-rakan saya yang masih lagi bertugas sebagai guru besar. Khasnya guru besar di sekolah asli. Mereka boleh mengakar, merimbun, mengapai awal. Amin. My advice for the first time headmaster is to take time to get to know your staff. If you get them on board, you can achieve everything. Ke arah era tinggal landas. Selamat maju jaya dan Allah as your guardian. Thank you.